Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video pembelajaran ini. Saya Ustaz Ahmad Firdaus Saarani. Kita akan menyambung unit 3 tahun 6 mikroorganisma. Baik, bagi para pendengar yang masih belum subscribe serta tekan loceng bagi channel saya, boleh berbuat demikian serta mohon like, share dan komen video pembelajaran ini. Moga-moga video ini memberi manfaat kepada semua. Baik, bagi objektif pembelajaran kali ini, insya-Allah yang pertama kita akan memerihalkan 4 kesan buruk mikroorganisma. Yang kedua memerihalkan 3 kegunaan mikroorganisma dan yang ketiga mempraktikkan amalan harian yang sihat. Kesan buruk mikroorganisma kita ada 4. Yang pertama, mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Yang kedua, mikroorganisma merosakkan makanan. Yang ketiga, mikroorganisma menyebabkan perebutan gigi. Dan yang keempat, mikroorganisma boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Bagi kesan buruk yang pertama, penyakit berjangkit. Okey, yang pertama konjungtivitis, yang kedua ini merupakan contoh-contohlah penyakit berjangkit. Yang pertama konjungtivitis, yang kedua tuberkulosis, yang ketiga malaria, yang keempat kurak dan yang kelima leptospirosis. Di sini saya berikan contoh hanya ada 5 lah. Okey, kita ada pelbagai lagi contoh penyakit berjangkit lain. Okey, yang pertamanya konjungtivitis. Konjungtivitis ataupun sakit mata adalah disebabkan jangkitan kuman iaitu bakteria ataupun virus di bahagian mata kita lah. Okey. Yang kedua tuberkulosis. Tuberkulosis ni merupakan jangkitan kuman ataupun kumpulan bakteria yang mana dia masuk ke dalam paru kita. Apabila seseorang yang mengidap penyakit tuberkulosis batuk, dia akan merebakkan, kata apa, melepaskan bakteria itu terbang ke udara dan apabila kita menarik nafas, kita akan membawa masuk bakteria-bakteria tersebut ke dalam paru kita. Okey, so penyakit tuberkulosis, penyakit yang disebabkan jangkitan pada paru. Okey, yang ketiga malaria. Malaria pembawakannya adalah nyamuk. Ini biasanya adalah disebabkan Plasmodium ataupun Plasmodium ini adalah sejenis protozoa. Okey, sejenis protozoa. Okey, dan dia disebarkan oleh nyamuk Anopheles, ataupun bahasa kita panggil nyamuk teruk lah. Okey, nyamuk teruk. Okey, ada 2 perbezaan antara demam malaria yang dibawa oleh nyamuk Anopheles dan demam denggi lah yang dibawa oleh nyamuk Aedes. So ada perbezaan lah antara dua ni. So yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit adalah Anopheles. Okey. Okey, yang keempat kurak. Kurak atau merupakan sejenis penyakit kulit lah. Biasanya disebabkan oleh jangkitan kulat ataupun fungi di bahagian badan. Okey, biasanya di bahagian kulit manusia lah ataupun kulit haiwan. Okey, ni rupa gambar rajah dia. Okey, yang kelima leptospirosis. Leptospirosis ni adalah penyakit pembawakan daripada biasanya tikus yang membawa bakteria Leptospira. Okey, Leptospira. Okey, ataupun bahasa kita panggil kecil tikus lah, penyakit kecil tikus. Okey. Okey. Kesan buruk yang kedua ialah mikroorganisma merosakkan makanan. Okey, antara
Ciri-ciri makanan yang telah rosak, yang pertama berbau busuk, yang kedua masam, yang ketiga berlendir dan berketul. Ni kita boleh tengok roti ni telah ditumbuhi kulat, okey, ataupun mukor. Okey, so telah rosaklah. Nasi dan susu jadi berbuih-buih, masam. Okey. Yang ketiga, mikroorganisma boleh mereputkan gigi. Bagaimana mikroorganisma ataupun bakteria dapat mereputkan gigi kita? Bakteria di dalam mulut menukarkan gula dalam makanan kepada asid dan menyebabkan pereputan gigi. Okey, ayat ni ayat biasa yang ditanya dalam kertas 2 lah. Kebiasaannya sebelum-sebelum ini. So diharapkan anak-anak murid sekalian dapat mengingat dan menghafal ayat inilah. Okey, biasanya ini adalah ayat jawapan bagi soalan yang bertanya tentang bagaimanakah mikroorganisma dapat mereputkan gigi. Okey, sekali lagi, bakteria di dalam mulut menukarkan gula dalam makanan kepada asid dan menyebabkan pereputan gigi. Okey, dan yang keempat, mikroorganisma menyebabkan keracunan makanan. Okey, bakteria di dalam badan kita membiak dan mengeluarkan racun di dalam usus. Ni antara contoh-contoh bakteria utama yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Yang mana bakteria ini ada di sekeliling kita, ada di kulit kita, okey, di tapak tangan kita, di muka kita dan sebagainya. Okey. Antara tanda-tanda keracunan makanan, kita berasa loya, muntah, sakit perut, cirit-birit. Ni biasalah. Bila jadi cirit-birit tu memang antara petanda keracunan makanan. Okey, baik. Kita dah telah tengok kesan buruk, jadi kita teruskan kepada kegunaan mikroorganisma. Okey. Yang pertama, pembuatan makanan. Yang kedua, penghasilan antibiotik dan vaksin. Dan yang ketiga, penguraian bahan organik. Okey, bagi yang pertama, pembuatan makanan, bakteria, mikroorganisma ataupun yeast. Yeast merupakan kumpulan fungi ataupun nama lainnya dalam nama saintifik Saccharomyces cerevisiae. Okey, kegunaan yeast ni biasanya kalau kita tengok ibu-ibu kita buat roti, buat tapai, tempe menggunakan yeast. Okey. So yeast boleh digunakan untuk membuat roti, tapai dan tempe. Okey. Selain itu, kumpulan bakteria juga membantu dalam pembuatan makanan. Okey, contohnya Streptococcus lactis yang ini membantu untuk menghasilkan keju yang daripada susu, dan juga Lactobacillus bulgaricus untuk menghasilkan yogurt. Biasanya kalau kita tengok di pasaran, di kedai-kedai, sebelum kita membeli, bagi contoh yogurt ataupun yogurt lah sebagai contohnya, kita boleh tengok di label makanan tersebut ada diletakkan kultur hidup ataupun bakteria lah. Okey, bakteria baik yang membantu sistem penghadaman kita. Boleh bacalah pada maklumat yang ada pada makanan. Okey, yang kedua, kegunaan mikroorganisma menghasilkan antibiotik dan vaksin. Okey, menghasilkan antibiotik dan vaksin. Tujuan antibiotik dan vaksin ni adalah untuk menguatkan sistem imunisasi badan. Okey. Yang kedua, menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, ni contohnya kita sekarang ni COVID-19 merupakan salah satu contoh penyakit berjangkit. Okey, dan telah dihasilkan vaksin untuk diberikan kepada seluruh kepada orang ramai lah. So kita kena ambil lah vaksin ni untuk mengelakkan
berlakunya jangkitan dan menguatkan sistem imunisasi badan kita. So ambil ubat antibiotik bila mana kita selesema, kita diberikan ubat, okey, untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita lah. Okey, itu antara kegunaan mikroorganisma. Dan yang ketiga, penguraian bahan organik. Okey, bakteria pengurai yang ada di tanah, sebagai contoh, mereputkan campuran bahan organik. Bahan organik ini bahan yang daripada haiwan dan tumbuhan, okey, untuk membentuk baja organik. Okey. Okey, antara langkah-langkah dan amalan harian untuk mencegah penyakit berjangkit, yang pertama, cuci tangan sebelum makan, elakkan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat, mandi menggunakan sabun atau antiseptik, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain, serta kuarantin pesakit yang menghidap penyakit berjangkit. Okey, ni antara contoh. Lah ni kita ada tengok yang ni lah. Okey, amalkan norma baharu. Cegah COVID-19. Kita teguh, kita menang. Okey, antaranya amalkan 3W. Okey, wash, kerap membasuh tangan, wear, guna pelitup muka, dan warn. Okey, amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan berjabat tangan. Okey, itu antara salah satu langkah yang kita boleh buat untuk kita menghindar penularan penyakit COVID-19 ini. Dan elakkan 3S. Okey, S, sesak, tempat yang sesak. Yang kedua, sempit. Okey, kawasan yang sempit dan tertutup, dan sembang dekat. Okey, elakkan. So, amalkan 3W dan elakkan 3S untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Okey, antara kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari 4 kesan buruk mikroorganisma. Yang pertama, penyakit berjangkit. Yang kedua, merosakkan makanan. Yang ketiga, perebutan gigi. Dan yang keempat, keracunan makanan. Okey, tiga kegunaan mikroorganisma: pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, dan serta penguraian bahan organik. Dan antara langkah pencegahan serta amalan harian kita untuk menghindar penyakit pembawakan daripada mikroorganisma. Okey, yang pertama, kita cuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi, kuarantin pesakit, dan amalkan 3W serta elak 3S, terutamanya kita untuk menghindar penularan wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Okey, moga-moga Allah pelihara kita daripada dijangkiti wabak coronavirus. Baik, sekian saja untuk video pembelajaran kali ini. Moga-moga ada kebaikan dalam video ini, dan cikgu harapkan para pendengar dapat memahami apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Moga-moga dia bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.